وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan kesyukuran yang banyak, karena kita masih lagi boleh datang ke rumah Allah SWT untuk solat dengan berjemaah dan duduk dalam kuliah. Ada di kalangan kita dah kembali lalu pergi jumpa Allah. Yang terdekat yang kita tahu dan kita kenal sekitar bawah ini Imam Rahim. Kemudian beberapa orang. Di taman saya 13 orang meninggal kaitan dengan COVID sekitar 7-8 bulan lepas. Kawan sekolah saya balik Kedah baru ni urusan renovation rumah. 2 orang mati hampir dalam minggu yang sama. Jadi ada di kalangan kita yang sakit. Dulu sihat, sekarang sakit kerana wabak. Jadi kita tak boleh nak nafi. Kerana ujung-ujung umur kita ni macam-macam, apalagi akhir zaman, kematian yang mendadak. Ada orang tidur, kejut pagi meninggal. Dekat taman saya pengurusi surau meninggal. Ni pengurusi tak meninggal lah. Surau sana. Jadi Alhamdulillah, apa pun kita syukur banyak. Kuliah kita dah lama tak berjalan kerana keadaan semasa. Bukan kata surau kita, mana-mana surau, mana-mana masjid. Dan bila kita start balik, saya pun lewat start sebab saya baru balik 2 minggu ni. Kuliah penuh. Rupanya masing-masing isi balik. Mereka tengok jadual kuliah dari 9, tengok saya ada, dia isi balik. Ada tempat yang saya saja tak mau beritahu. Tunggu Januari ni baru beritahu. Jadi apapun, bila dalam masa 2 minggu ni yang saya mengajar berbagai-bagai masjid, surau masjid yang besar. Kalau dulu kuliah sekitar 300-400 orang, sekarang tak ramai. Memang tidak ramai. Masjid Pancu tuan-tuan tahu besar, Taman Pancu Jaya. Masjid TTJ besar, boleh muat ribuan orang dalam. Jumlahnya kurang. Masjid Pedas jumlah kurang. Begitulah surau-surau. Tuan-tuan kena syukur surau tuan-tuan ni maintain. Alhamdulillah. Mungkin sebab surau baru. Tak tahulah juga. Saya datang terkejut, betul ke surau Insaniah ni? Betul ke duduk pikiran lama? Tak ada lah. Maknanya nak cerita surau ni baru pertama kali saya main. Jadi Alhamdulillah kita syukur banyak. Dan kita berada di ujung. Kita tak boleh nafiah. Ujung zaman. Tu'ridul fitan ala qulub. Fitan akan kena pada hati-hati manusia. Kalhasir udda seperti anyaman tikar. Silih berganti. Dan inilah zaman fitnah. Kita tak boleh nafi dan tak boleh siapa pun kata tak, bukan zaman ni. Kalau orang tu orang yang tak datang surau sekalipun, yang duduk dekat warung teh kopi, kena roti canai banjir sekarang ni, tetap tidak boleh
Maknanya tidak boleh menafikan bahawa kita zaman akhir. Fitnah akan datang melanda. Dan bila mana kita lihat surau jadi kurang, masjid jadi kurang, itu petanda amalan yang naik itu sedikit. Kamu lihat amalan itu berkurangan. Dua sahabat Nabi berdoa besok perang Uhud. Sa'ad bin Abu Waqqas dengan Abdullah bin Jahsh. Mereka angkat tangan doa. Kata Sa'ad kepada Abdullah, kita doa sama-sama. Aku dengar daripada Nabi SAW beritahu, bila mana satu orang doa dan satu orang mengaminkan. Satu orang doa, satu orang mengaminkan, maka doa itu cepat dikabulkan. Maka Sa'ad pun angkat tangan doa, Abdullah bin Jahsh amin di belakang. Wahai Allah, besok dalam perang Uhud, datangkanlah aku musuh yang gagah, yang hebat, yang badannya sasar. Dan berilah aku dapat mengalahkan dia dengan penuh kekuatan yang ada padaku. Dan berilah aku dapat membunuh dia semata-mata mencari keredaan Engkau. Saat ni Abdullah bin Jahsh pun kata amin. Giliran Abdullah bin Jahsh pergi ke depan angkat tangan doa. Ya Allah, besok datangkanlah musuh yang gagah, perkasa, kuat. Dan bagilah aku melawan dia dengan kuat tenaga aku. Namun, biarlah aku gugur syahid dan hilangkanlah hidung aku dan telinga aku. Supaya di hari akhirat bila aku bangun dengan keadaan ketiadaan hidung dan telinga aku, kau tanya di mana hidung kamu, di mana telinga kamu, wahai Abdullah. Maka aku akan bagi tahu kepada engkau, ianya hilang semata-mata berjihad di jalanmu, mencari keredaan. Saat kata doa Abdullah bin Jahsh lebih hebat, lebih mulia. Besok mereka ditemukan kabul doa tu, berjumpa dengan musuh yang mereka doa. Saat berjaya mengalahkan musuh, Abdullah bin Jahsh mati syahid dan mereka jumpa lihat banyaknya hidungnya terputus, telinganya terputus. Mereka jahit hidung yang terputus itu dengan telinga dengan benang, ikatkan ke badannya, dikebumikan sekali. Kata Sa'ad, doa Abdullah bin Jahsh telah dikabulkan. Doa yang kedua Allah kabulkan di hari akhirat. Jadi sekarang ni tuan-tuan, imam berdoa, kita aminkan. Doa itu lebih kabul daripada doa kita bersendirian. Namun bila mana orang datang ke masjid ke surau kurang, maka aminnya kurang. Kita anak kita minta duit kat kita. Anak umur 7-8 tahun. Dia kata, abah nak duit RM20. Sebab ada benda nak beli soal sekolah ni, nak minta duit kat abah RM20. Kita aku cepuk orang. Tak ambil duit. Mak dia sambung, Allah bang, budak nak beli barang hal sekolah, bagilah. Kakak dia yang sulung kata, entahlah abang ni, bagilah kat adik. Abang dia yang nombor dua ada keluarga tu kata, abang entah apalah. Jadi bila ramai menyokong suruh bagi, maka abah pun payah. Pergi ambil duit abah, ambillah RM20. Allah SWT lebih pemurah, lebih kabul daripada satu orang ayah. Bila mana satu orang hamba mengangkat tangan doa, merendahkan diri dan diaminkan oleh ramai, masing-masing kata, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Allah pandang. Sekarang yang datang masjid kurang, yang datang surau kurang. Tonton sejarah saya mengajar, tak pernah jumpa surau yang tengok dalam telefon aktif, kuliah semua ada. Kuliah ustaz-ustaz, doktor Yusri pun mengajar surau. Tuan-tuan tahu apa? Sebi. Lelaki 3 orang, perempuan 5 orang.
Kalau kita tengok jadual kuliah Negeri Sembilan, penuh, subhanallah, penuh. Tapi yang hadirnya sedikit. Allah pandang surau kita, masjid kita dimakmurkan. Dengan ramai orang datang. Supaya doa imam dan kita amin beramai-ramai. Allah pandang karya kita. Pandang negeri kita. Supaya Allah Ta'ala hindar. Sebab bila manusia ini, dalam satu hadis kursi, bila mana Allah tengok ada 3 amalan dalam satu karya, Allah malu nak turun azab. Malu nak turun azab tempat tu. Bila mana ada golongan lelaki yang berulang alik ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hati terpaut pada masjid. Berulang alik rumah masjid, ulang masjid. Yang kedua, bila mana masyarakat itu berkasih sayang kerana Allah, ribuhamma bainahum, Quran sebut, berkasih sayang di antara mereka. Maka Allah malu nak turun azab tempat itu. Dan bila mana mereka bangun di tengah malam waktu sahur memohon keampunan, Allah kata aku malu nak turun azab tempat itu. Mafhum hadis. Sekarang orang datang kurang. Selepas 10 minit saya mengajak, barulah datang 2-3 orang. Mungkin orang taman-taman sebelah jauh sikit datang. Tonton, ini zaman sekarang. Maknanya kita nampak macam kuliah kita, tonton, tak payah pergi jauh lah. Minta maaf, semalam saya mengajar kat tempat saya, taman di Senawang. Mudah je. Tonton kira berapa yang lelaki datang. Dan kira berapa jumlah rumah yang ada. Dan isi rumah yang ada berapa. Tak sampai 20% yang datang majlis sekarang. Ini tak kenal lagi. Ini baru 2 dos, tuan-tuan. Ada. Yang tak ada dos, dia kata, saya tak boleh main, Ustaz. Tak ada 2 dos. Lepas tu, yang ada 2 dos pun tak datang juga. Patutnya, kedah yang ada 2 dos tak ada ni, tak payah datang. Yang ada 2 dos, kena datang lah. Ada 2 dos pun tak datang. Sebab zaman tak berdos-dos ni pun dia tak datang. Ni bulan 2 ni, kalau Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan kata nak kena ambil booster yang umur 60, lagi kurang depan saya ni. Dos penggalang. Lepas tu nak kena lengkapkan dos yang keempat. Kita jadi apa? Kita jadi dos sanarah. Nyanyilah lagu Hindustan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, masjid jadi mangsa, amalan agama jadi mangsa. Kita jangan salahkan orang lain. Kita salahkan diri kita, dan amalan kita tak cukup menarik rahmat daripada Allah. Itu orang yang pergi umrah, yang duduk depan Kaabah, yang angkat tangan, yang berdoa depan Kaabah, itu pun dikurangkan jumlah haji dan jumlah umrah. Yang pergi buat umrah ziarah ni akan jadi kurang daripada dulu. Dulu ramai orang Malaysia, ramai. Cuti sekolah, Ramadan, habis Syawal pun ramai pergi. Maknanya ramai yang menadah tangan di depan Kaabah, di depan Hajar Aswad, berdoa pada Allah. Dan akan datang haji lagi kurang pula. Kita tak akan jumpa haji 3 juta yang biasa perhimpunan. 2.5 juta hingga ke 3 juta. Kita tak akan jumpa akan datang. Dan jumlah orang pergi haji akan dihadkan. Jadi maknanya para hujaj yang doa mereka tidak ditolak. Dan sabit hadis ada 5 doa yang tidak ditolak. Salah satunya dakwatul haj. Doa orang yang pergi haji. Hina yabrah dan sebagainya. Dan saat-saat dia nak balik haji, doa dia dikabulkan. Dan doa para haji tidak ditolak selama dia sedang berada dalam ihram. Doanya dikabulkan kerana dia sentiasa ibadat. Ihram benar ibadat. Doa dikabulkan. Macam kita ihram dan sembahyang. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Wa tahliluha ya taslim. Tahlul bagi sembahyang ni, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita lepas takbir sehingga kita bagi salam, kita di dalam ibadat sembahyang. Doa kita dikabulkan, di dalam sujud dikabulkan, di antara 2 sujud dikabulkan, dalam iktidal dikabulkan. Doa pun. Begitu para haji.
Dan tempat para haji doa dikabulkan, tempat yang terbaik adalah di Arafah doa dikabulkan tu. Tempat terbaik, orang yang doa tu terbaik, dan masa itu wukuf, masa yang terbaik. Ada 3 doa yang iblis ambil debu letak atas kepala, ambil debu letak kepala. Satu hadis riwayat dalam kitab Manaqib Haji. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW dilantik sebagai Rasul. Oh, dia menyesal, dia ambil debu-debu atas kepala dia. Menyesal dia. Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Rasul. Yang kedua, bila mana suratul Fatihah diturunkan. Oh, dia. Dan yang ketiga, doa di Arafah. Doa di Arafah. Sekarang kalau orang pergi Arafah, orang pergi haji sikit, siapa? Maka bagi sikit orang menadah, sikit orang minta, maka kita punya keadaan rahmat, kasih sayang Allah akan berkurangan. Sebab tu kita jangan salah lain, kita mengundang bala musibah daripada Allah SWT. Itu tidak kira maksiat lagi. Di dalam SOP masih lagi ramai maksiat. Tidak kira lagi di dalam berzina, perzinahan suami dengan isteri dengan orang lelaki lain. Oh, banyak viral. Lelaki dengan perempuan lain. Banyak viral sekarang. Minum arak. Dulu minum arak, orang kenal arak. Sebab Nabi ada beritahu, yasrabul khamru. Mereka minum arak. Yuqalu lahu laisa ismuha. Mereka bagi nama dia bukan nama dia. Panggil dia bukan nama. Dulu kita kenal, masa zaman saya sekolah dulu, waktu saya awal-awal kerja, saya suka baca magazin. Time, Far Eastern Economic Review, Newsweek, semua ni. Dan itu banyak iklan lah. Iklan arak-arak ni. Johnny Walker, Hackenen. Itu semua arak yang nama-nama, dan nama-nama orang putih lah. Nama Johnny Walker, Hennessy. Nama orang putih. Lah ni dah nama timah. Terkejut kat timah belakang rumah saya dah. Nama timah. Nama Omar. Ambil sebenarnya nama Omar Khayyam. Dan ada lagi satu nama. Nama-nama orang Islam. Dan ada pula, itu hari kes duduk, kelang kabut kisah duduk viral, arak halal. Nama pula arak halal. Dan kita duduk ujung. Jadi kita jangan salah orang lain. Jangan salah orang lain. Kita kembali pada cek amalan kita. Apa saja musibah. Kawan-kawan kita dekat Ulu Langak, dekat Kelang, dekat KL Shah Alam semua. Kita cek amal kita. Jangan suruh cek amal orang padan muka dia. Tak. Cek amal kita. Kami duduk Rembau Utama tak ada apa Ustaz. Dekat banjir tak ada. Belah-belah sana tak ada. Belah Astana Raja, belah Tampin kita. Kami duduk sini ke okey lah. Mana nak kena banjir? Kita kata boleh kena banjir. Mana lah sejak mengarut Ustaz. Mana nak kena banjir? Sejak saya lahir sampai saya besar di Rembau ni, duk menyanyi lagu tu. Apa lembu kebau tu. Kan? Hari-hari lepas tu lagu tu, lagu Hindustan buat lagu Melayu tu. Tak pernah banjir. Tapi kalau Allah buat keputusan banjir, kita tak boleh lari. Orang Arab kata kami mana boleh kena banjir, padang pasir. Orang Oman kata kami mana boleh kena banjir. Sekarang ni Morocco kata mana boleh kena banjir. Tapi Allah datang bala musibah. Morocco sekarang kena banjir. Sekarang ni sama dengan kita. Habis kereta-kereta hanyut macam kita sekarang. Arab Saudi kena banjir, Oman kena banjir. Siapa nak cakap? Padang pasir kena banjir. Kalau kita kata kat orang Arab 15 tahun lepas, hampa ni nanti kena musibah, salji turun pada. Gila ke? Dia cakap Negeri Sembilan lah tu. Orang Arab cakap Negeri Sembilan. Mana boleh kena salji? Sekarang ni, unta pun jadi biul. Salji. Unta pun jadi tak tentu hal tengok salji. Tuan-tuan, unta tak pernah. Orang di Europe, dia orang akan pakai selimut untuk binatang-binatang ternakan. Sebab saya dah banyak kali pergi tempat sejuk ni. Finland saya pergi, kena Norway, kena Sweden, kena Montreal pun. Dia orang ada pakaian untuk binatang-binatang ternakan mereka. Kuda pakai selimut, lembu pakai selimut,
Budak dekat stable itu duduk buh selimut lagi, lagi tebal. Anjing pakai selimut, pakai baju jaket macam manusia. Saya masuk kedai anjing tu, pet shop. Macam-macam jaket anjing ada. Mesti sejuk. Unta pun Allah. Unta pun tak tahu nak kena selimut unta lah. Tuan-tuan, bala musibah datang, kita tak boleh elak. Dan kita berada di pojok. Bila salji turun, salji cair, habis semua. Maka mereka buat ladang. Jadi padang pasir sudah jadi hijau. Buat temikai ke Arab tu, satu yang viral tu, buat temikai ke Arab. Temikai kita merah dan kuningnya. Dia merah ada, kuning ada, orange ada, purple pun ada. Buat temikai dia. Jadi sudah jadi hijau. Ada sabit hadis bila padang pasir jadi hijau itu tanda akhir. Jadi kita bila Rasulullah SAW sebut tu'ridul fitan ala qulub, hati fitnah akan kena pada hati-hati manusia kal hasir udda seperti ayat tikar begini ganti. Ke zaman ini kita kena buat sesuatu amalan yang boleh protect kita daripada bala musibah. Dan kita kena buat amalan macam mana musibah ini dihindari daripada diri kita, daripada masyarakat kita, keluarga kita, anak-anak kita. Amalan dia tak ada lain melainkan kita kena makmurkan balik masjid surau kita yang sekarang nampak aktif surau kuliah, namun orang yang hadir sedikit. Ini pengalaman dalam 2 minggu saya balik ini. Start balik kuliah sejak lockdown yang lama story. Itu yang keadaan. Jadi kita tak boleh lagi tuan-tuan. Kita kena berusaha macam mana kita Allah Ta'ala selamatkan kita fitnah akhir zaman. Kematian datang mendadak, kita tak boleh kata tak boleh. Dalam sihat kita tak boleh kata. Sebab bila-bila kita boleh meninggal. Bila-bila kita boleh meninggal. Orang yang tak sangka dia nak meninggal, dia meninggal. Saya naik motor kat taman, saya selalu lorong. Dia ni bekas imam. Duduk dekat wakafnya. Waalaikumsalam. Surah kat kita. Kesian. Kadang-kadang kalau ada ni duduk makan dengan keluarga kat konanya. Waalaikumsalam. Nampak sihat. Meninggal. Sebenarnya cakap. Satu cikgu kat taman sebelah taman saya, tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang dengan kentola good morning, duduk jogging. Lalu kat taman saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Dia meninggal dulu lagi. Dalam duduk jogging-jogging nak cari kesihatan pun meninggal. Meninggal tak ada tentu-tentukan. Jadi apa yang kita nak sekarang, kita buat persediaan atas agama kita. Persediaan itu memprotek keluarga dan masyarakat kita secara tidak langsung. Dan Allah pelihara kita selepas kematian kita dengan amal-amal itu. Wallahu a'lam. Baik. Kerana di masjid atas sana saya tak boleh nak sambung, jadi saya akan mula bab ini, Bahrul Mazi bab 15, dan akhir-akhir ni saya baca ni sebab saya tak pernah baca lagi bab ni di mana-mana kecuali di Masjid Masjid An-Nur di daerah Rembau. Dan saya buat keputusan semua tempat saya mengajar, saya baca kitab. Tapi berlainan bab, sebab saya tak akan mungkin boleh habisnya. Dan saya pakai kitab yang orang hadiah kat saya. Kitab saya, kitab 2 jilid ni, 2 set. Bahrul Mazi saya tak boleh baca sebab kadang dia kembang, huruf dia hilang. Sebab kitab lama cetakan lama. Jadi ada orang hadiah saya pakai yang ni. Saya sangkut-sangkut bila baca. Jadi saya akan baca bab ni, dan bab ini relevan dengan keadaan sekarang. Dan memandangkan saya baca jilid 2, jilid 3 Bahrul Mazi dah 22 tahun. Di sini jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 7, jilid 8, jilid 9 bab. Kemudian bab sembelihan kita pernah belajar buat di sini. Selama kita mengajar di sini, saya belajar sini dekat lama dekat 10 tahun sini. Jadi ujung-ujung ni saya takut tak sempat nak baca. Kok meninggal dulu daripada habis kitab. Jadi saya baca bab ni sesuai dengan keadaan sekarang. Jika habis bab ni, saya nak kembali pada bab jihad, dan saya akan nampak depan tu keadaan berlaku jihad. Satu satuan di Malaysia, saya ingat dia bekas ketua Majlis Belia Malaysia. Dia mempertikaikan kenyataan ketua-ketua Hindu, NGO Hindu yang agresif. Mereka isytihar akan membunuh semua orang Islam. Satu orang Hindu kalau bunuh berapa orang Islam, dia akan berjaya menghapuskan penghapusan, bukan etnik lagi, penghapusan orang yang agama Islam. Bukan nak kata etnik lagi lah.
Bukan kerana rumpun bangsa, tak. Kerana agama. Kerana akan datang ada perang agama. Dan kita punya tu alhamdulillah setakat ini tidak ada menteri yang protes, tidak ada siapa protes. Kita pun tak boleh harap siapa-siapa. Kita kena jaga kita. Betul lah, jaga kita. Dan kita bergantung pada Allah. Tuan-tuan tengok, bila berlaku di Morocco, bila panggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di semua langat tengok angin ribut, ya Allah, ya Allah. Apa kata hanya, ya Allah, ya Allah, ribut, ya Allah. Orang balik pada Allah. Bila tersepit, manusia akan kembali balik pada Allah. Walaupun dia orang tak kaki sembahyang. Sekarang ni siapa tolong siapa? Di kalangan kita tolong kita. Tuan-tuan tak boleh harap menteri. Bukan kita nak hina mereka. Itulah realiti berlaku. Dan apa lagi nak jaga agama? Tuan-tuan rasa menteri agama boleh jaga agama? Minta maaf. Tidak ada siapa boleh jaga agama. Yang jaga agama Allah, hak milik Allah, mutlak Allah. Buat hubungan dengan Allah. Allah pelihara kita. Intan surullah. Yansurkum. Sabit aqdamakum. Kita kembali balik itu. Macam mana hari ini banjir? Daripada Kedah utara datang habis semua. Bila duduk Brazil balik hantar. Daripada selatan datang hantar. Semua orang pakai datang. Pergi tu. Orang Melaka, Abang Biwa datang. Bukan ada orang lain. Mereka bukan, kadang-kadang bukan NGO. Dia orang-orang besar kan. Pelajar-pelajar universiti ambil cuti ramai-ramai pergi tolong orang. Dekat Temeloh, lumpur sampai sekat lutut. Tak ada siapa nak tolong. Ada. Tuan-tuan, jangan harap apa. Kalau hak dunia ni kita masing-masing tolong kita, apalagi hak yang kaitan dengan agama, maka kita kena bantu dalam urusan agama dengan hubung baik balik dengan Allah dan Rasul, dengan amalan-amalan Allah bantu kita. Baik, malam ni bab ke-8, bab maja'a fi nuzul al-azabi idza lam yughayyir munkar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan turun azab Allah apabila tidak diubah akan mungkar. Turun azab. Tak ubah, turun. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, "Ayuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum." Wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna an-nasa idza ra'aw zalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka ayyu'ammihumullah bi'iqabin min ayyu'ammahumullah bi'iqabin min. Hadis sahih Tirmizi. Daripada Abu Bakar radhiyallahu an, bahwasanya berkata ia, hai manusia, bahwasanya kamu membaca ayat ini, apa? Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum sampai habis. Kamu wahai manusia, kamu membaca ayat ini, hai sekalian orang yang beriman, lazim olehmu akan dirimu, tiada memberi mudarat akan kamu sesiapa yang sesat. Tak ada beri mudarat siapa-siapa yang sesat. Apabila kamu mendapat petunjuk, kalau kita dapat hidayah, tak ada mudarat di orang sesat. Seronoklah kita beramal, kita dapat ni orang. Tapi Abu Bakar dia lebih faham bahwasanya orang yang apabila melihat mereka itu akan yang zalim, akan zalim, maknanya akan kemungkaran, kezaliman yang berleluasa, maka tidak mengambil mereka atas tangannya, tidak mengubah orang yang menzalimi itu. Tangan mereka, kuasa mereka, kebolehan yang ada pada mereka, keupayaan yang ada pada mereka, paling tidak tangan dengan mengangkat tangan doa pada Allah SWT. Hampirlah bahawa diumumkan mereka itu oleh Allah SWT akan dera daripadanya. Allah dera mereka. Sahih. Ketahuilah kiranya saudaraku, mungkar itu ialah segala perkara yang dilarangi syarak kita seperti zina. Zina berluasa. Termasuk LBGT. Merestui LBGT. Secara tidak langsung, filem LBGT, filem gay telah ada di bumi Malaysia ni. Orang Melayu berlakon. Tak kacau. Mana ada lembaga penapis filem? Mana menteri-menteri yang berkaitan dengan tu? Mana? Budak Melayu yang berlakon filem. Sebab merestui benda tu. Maknanya zina akan jadi berdosa. Satu pakar motivator kata apa?
Dia kata menakutkan. Dalam kita kecoh COVID bawah ni, dia cerita daripada 10 pelajar perempuan, 9 ketagih seks. Tinggi tuan-tuan. Daripada 10, 9 ketagih seks. Tinggi. Kita tidak perasan dan terlepas pandang kerana kita sibuk dengan COVID. Dan bila pakar ni bagi tahu, daripada 10 orang, 9 wanita, budak pelajar perempuan yang ketagih seks. Terlibat dengan zina. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Shopee atau Lazada, bebas dia orang jual alat-alat adult toy ni. Dah boleh luasa. Dan kalau barang datang rumah pun semua orang nampak macam biasa. Sebab hari-hari orang hantar barang. Sekarang ni semua beli barang shopping pakai hantar. JT datang, tete bagi. Anak-anak order, orang order. Benda alat-alat seks ni. Kerosakan berlaku. Judi. Perjudian. Main perempuan sundal dan main sabung menyambung. Main perempuan sundal, pelacuran. Sabung menyambung, judi. Semua ada kaitan judi. Loteri, wayang gelap. Wayang gelap, filem-filem porno. Wayang gelap. Syekh Idris tulis wayang gelap. Main wayang bangsawan, itu di bumi Malaysia. Dia tulis kitab ni, dia berada di Mesir. Main ronggeng dan dancing. Main ronggeng, dancing. Membuat riba dan memakannya, riba. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi riba akan berkuasa. Tidak sembahyang. Ni yang tidak sembahyang kita nampak. Zina, judi, main perempuan sundal apa ni, zina apa ni, main wayang bangsawan, ronggeng dan simbol riba, makan riba. Ini dahsyat. Tidak sembahyang. Tidak sembahyang. Saya tak ambil. Saya tak terlibat dengan rasuah besar-besar, berjuta-juta, berbilion-bilion. Saya tak minum arak. Saya tak berzina. Saya tak kacau bini orang. Saya tak kacau anak dara orang. Cuma saya tak semayang. Dia rasa semayang, tak semayang okey. Tak semayang termasuk dosa-dosa. Tak semayang termasuk dosa-dosa. Anak-anak kita tak semayang termasuk perkara dosa-dosa yang kita kena cegah mereka. Pasal ni tak semayang. Saya kira okey lah. Duduk kat warung teh, minum. Kami kena roti banjir. Saya tak ada apa-apa, tak bunuh, tak ni. Saya kira okey lah. Tapi saya tak semayang. Takkan Allah tak pandang saya. Tak semayang tu maknanya hak Allah telah diabaikan. Hak kita yang ada pada Allah, hak Allah yang ada pada kita, tidak mensyirikkan Allah dan mentaati Allah. Sujud patuh pada Allah. Tu hak Allah yang kita kena tunaikan. Kalau tak tunai, ini termasuk dosa-dosa. Termasuk kemungkaran-kemungkaran. Tidak puasa. Tidak memberi zakat dan lainnya daripada beberapa banyak perkara-perkara dosa. Semuanya bernama mungkar. Apa saja bentuk dosa dikira mungkar. Maka segala mungkar itu apabila dibiarkan dan didiamkan oleh orang yang membuatnya, tidak dilarang dan tidak siapa menasihatinya. Daripada ulama-ulama. Ulama pun tak ambil peduli, buat tak tahu. Aduh, kesianlah kawan-kawan kita. Kerja-kerja yang terkait dengan jawab-jawab kerajaan ni. Kesian, tak boleh nak buat apa. Kesian ni Pak. Orang tu kata begitu, kata begini, kata begitu, kata begini. Jadi orang tak boleh nak buat apa. Apa boleh dia buat? Tapi kena cakap. Orang ni kena cakap dalam saluran-saluran yang sesuai. Dan cakap ini bukan cakap menjatuhkan maruah orang, menghina orang. Cakap benda tu bukan hak, itu maksiat, kita kena tinggalkan, kena hindari. Sebut benda tu, tak boleh. Jangan diam, kalau diam tak boleh. Maksiat, kezaliman berleluasa. Ni berhenti on time. Dah cakap dulu. So ada tempat dia berhenti on time. Lebih sikit Kursi boleh? Okey. Kursi saya terima. Tidak siapa menasihatinya daripada ulama. Ulama pun diam diri. Takut begini. Nauzubillah. Dan orang yang berkuasa yang tahu akan haram berdosa segala perkara itu, nescaya mustahil mana berhak Allah Taala turunkan azab. Mereka tak cegah, mereka ada kuasa keupayaan. Dia cegah apa? Cegah tak pakai mask. Ni artikel yang nak diubah dalam parlimen. Kalau tak pakai mask kena denda 7 tahun penjara. Apa 50,000? Tak ke gilo? Gilo.
Gila lah. 7 tahun tak pakai mask. Kak gila. Kalaulah jadi diluluskan, gila kita. Memang betul lah kezaliman berleluasa. Zalim lah. Salah satu tanda zalim bila hukum hak tidak ditunaikan dengan betul, itu zalim lah. Orang yang mencuri boleh lepas, orang yang mencuri beribu-ribu boleh lepas, mencuri macam-macam boleh lepas. Tiba-tiba tak pakai mask 7 tahun, tak gila. Kalau pergi dalam penjara sini, tattoo semua, tattoo sini duduk sandak sini. Semua duduk, ayanda-ayanda semua duduk dalam tu yang dalam penjara, gangster-gangster Cina, India semua. Dia tanya, "You apa masalah you? Masuk penjara?" Dia kata, "Saya bunuh orang. Yang ni saya rompak beg, tembak polis. Yang ni saya ni robot. Kau, saya tak pakai mask." Allah, tak pakai mask. Tak ke gila, tak ada beg, saya nak ubah. Itulah kita boleh kata. Ini 9 dia. Allah, tuan-tuan, akhir zaman. Dia tak lari. Inilah. Kita nampak, tapi kita tak boleh buat. Kita nampak kesalahan tu, kita tak boleh nak. Apa yang ada pada sisi kita orang awam ni? Angkat tangan. Di sisi saya kena cakap benda ni pada tuan-tuan. Di sisi kita orang awam, ini kuasa tangan kita, angkat tangan berdoa pada Allah. Tapi jangan doa hancurkanlah dia orang, hapuskanlah dia orang, matikanlah dia orang. Tak. Ya Allah, beri hidayah pada mereka. Itu saja. Doa yang paling baik, doa hidayah. Allah akan buat keputusan paling cepat. Ini ada di kalangan kita, ya Allah, duduk doa bagi mati tergedik-gedik. Tak boleh lah. Cuma doa hidayah. Sekejap Allah akan tunjuk keputusannya. Kita akan lihat dengan mata kita sendiri. Allah tunjuk keputusannya. Doa hidayah. Sama ada dia dapat hidayah, atau mereka-mereka yang buat zalim dapat hidayah, atau Allah SWT akan musnahkan mereka di depan mata kita. Kita akan lihat. Doa hidayah. Jangan doa lain. Tak baik doa lain. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu yang sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Abi Bakar As-Siddiq annahu qala ayyuhan nas innakum taqra'u hadhil ayah ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Diriwayatkan oleh salah seorang sahabat rapat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lagi mentua dan khalifah ar-Rasyidin kemudian daripada wafatnya, namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata, "Ya hai sekalian manusia, sesungguhnya sekalian kamu membaca akan ayat ini, akan ini ayat Al-Quran. Kira-kira maknanya begini, hai sekalian orang beriman, akan Allah dan Rasulnya lazim oleh kamu sekalian, kamu akan kemaslahatan diri kamu. Lazimkan oleh sekalian kamu akan kemaslahatan dirimu daripada apa-apa yang disuruh oleh Allah SWT seperti sembahyang, puasa dan berbuat taat sebarang apa taat." Itu yang kita lazim. Ini Syekh Idris terjemah cantik. Bukan terjemah hafiah, tapi terjemah saya langsung. Ini yang kita nak tengok terjemah ni. Kadang-kadang orang terjemah macam-macam dengan pemikiran-pemikiran sendiri. Syekh Idris satu ulama besar. Jadi dia punya terjemah ni kita tengok. Lazim atas diri kamu melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah SWT, seperti sembahyang, puasa dan berbuat taat sebarang apa taat. Apa saja taat pada Allah. Dan menjauhkan segala maksiat, tinggalkan maksiat. Kita tak mampu. Allah yas'aluka fa'lil khairat wa tarakal munkarat. Wahai Allah, beri upaya bagiku untuk tinggal melakukan amal ketaatan dan meninggalkan amal keburukan, mungkar-mungkar. Adalah sekalian kamu lazimkan diri yang demikian itu tiada memberi mudarat akan kamu oleh orang yang telah sesat apabila sekalian kamu telah mendapat petunjuk dan berjalan atas taat. Yakni jika semua orang berbuat maksiat dan kamu dalam keadaan taat, nescaya tidak memberi mudarat akan kamu maksiat dan sesat mereka itu, kerana masing-masing dosa masing-masing yang mendukungnya mengalasnya. Itu kalau ikut dia punya tu. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, jangan sekalian kamu hai orang-orang mukmin faham dengan erti akan ayat sebanyak faham tu saja. Abu Bakar kata jangan faham macam tu. Tak faham ayat tu saja. Tuan-tuan, maknanya ayat Al-Quran kena elaborate oleh orang yang faham, yang mempunyai ilmu. 14 cabang ilmu, 13 cabang ilmu tu. Dia tak boleh. Sebab tu seorang biasa saja-saja nak elaborate sendiri tak boleh. Kena faham macam mana fahaman yang ada di kalangan orang yang dahulu, di kalangan sahabat Nabi. Kerana Abu Bakar lebih faham ayat tu. Ketika itu sahabat lain pun tak faham macam mana dia faham.
Jadi kalau ayat-ayat Al-Quran, apalagi ayat mutasyabihat, maka kena bergantung kepada penerangan daripada ulama-ulama, tokoh-tokoh ulama. Bukan kita ikut apa yang kita faham sekarang. Kalau Allah bisa bilang ia mempunyai tangan, maka Allah ada tangan. Sekarang Allah seperti makhluk halus, tak ke katun. Dia kata Allah seperti makhluk halus. Kalau Allah makhluk halus, Allah bukan khalik lah, makhluk. Sedangkan Allah ini khalik pencipta. Setiap makhluk kena cipta. Nampak tak mainan akhir zaman? Tuan-tuan kalau tengok YouTube ni, huraian-huraian doktor-doktor, profesor-profesor yang kita tengok ni, tolonglah hati-hati. Kerana kita di pinggir belajar. Olahan yang ada sekarang ni tak sama dengan olahan ulama-ulama dulu, imam mazhab kita dulu. Apa yang disebutkan oleh imam mazhab kita dulu dah clear, dah clarify oleh mereka semua, oleh ulama-ulama. Hari ini tiba-tiba begini, kitab ni kata Imam Syafi'i tahlil ni, Imam Syafi'i kata tahlil ni, dah bola dah. Orang dah keluar pandangan Imam Nawawi semua, Ibn Hajar semua. Jadi ini mainan akhir zaman. Hati-hati tuan-tuan, kita duduk pinggir. Dajjal bukan tunggu Dajjal datang sesat. Ni, sebelum Dajjal pun akan menyesatkan kita. Sebelum Dajjal menyesatkan kita. Jangan tunggu Dajjal lah. Dajjal tu memang terang lah. Datang memang sesat dia. Direct lah. Tapi sebelum datang Dajjal ni, yang buat persediaan kepada datangnya Dajjal ni, mereka ni sedang ni nak bentuk pemikiran kita, fikrah kita dan ibadat kita sesuai dengan kedatangan Dajjal. Hati-hati. Hati-hati. Kita bukan sokong yang membabi buta, ikut sufi-sufi yang pelik-pelik. Kita bukan ikut tu. Bukan mana kita bila kita kata kita ikut imam mazhab, kita ikut tu. Tak. Yang salah-salah, yang kurafat-kurafat, kita tak ikut tu. Bukan mana bila kita menafikan benda ni, kita ikut tu, kita harus tak. Kita ikut yang betul di kalangan imam mazhab. Kurafat-kurafat yang duduk, la ilah, yang pelik-pelik kita tak ikut. Itu bukan cara dia. Yang duduk goyang, sambil gede-gede itu, kita pun ikut tu. Tapi kalau yang haid duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, elok. Sebab ada sahabat berzikir begitu. Bukan semua sah-sah tu semua bid'ah sesat. Tuan-tuan hati-hati. Jangan peganglah pandangan jumhur ulama yang terdahulu. Bukan ulama-ulama yang kita tak tahu. Sekarang ni isu yang ada balik-balik tahlil. Balik-balik maulud Nabi. Itu dia demai. Yang hak Saudi buat tu. Konsert festival muzik yang tu. Tak ada siapa pun di kalangan mereka yang pertikai. Tak payah sebut lah. Menara Masjidil Haram yang bulan sabit tu bukan bulan sabit tu, tanduk setan. Itu pun tidak ada siapa pun di kalangan pertikai. Konsert Ahmad Amir Diab yang buat beribu-ribu terkija-kija, tak ada siapa pun di kalangan mereka yang kalangan Wahabi Salafi ni yang pertikai. Di belakang background yang perempuan dengan penyanyi orang putih semua datang, background dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada siapa pun bertikai. Ni hak kata hak bid'ah ni. Jadi kita duduk kat mana sekarang? Duduk pinggir Dajjal lah. Hati-hati, mereka akan membentuk fikrah kita untuk bersedia menerima Dajjal dengan logik-logik yang kita nampak macam logik tetapi tidak logik. Maka kembali balik pada yang awal di kalangan ulama-ulama kita. Allah bantu kita nanti insya-Allah. Kata Abu Bakar, janganlah sekalian kamu hai orang mukmin faham dan herti akan ayat sebanyak faham itu saja. Sebab Abu Bakar lebih faham. Tu bila Rasulullah Bila Rasulullah wafat, sahabat-sahabat Sayyidina Umar cabut pedang berdiri. Siapa kata Rasulullah SAW wafat, Muhammad wafat, aku akan pisah kepala daripada badannya. Bukan senang tuan-tuan. Itu cabut pedang tu. Membunuh sesama Islam adalah haram. Abu Bakar Sayyidina Umar dah ni. Sahabat-sahabat yang lain, ada yang setuju dengan Umar, ada yang menangis, ada yang diam, tak tahu nak kata. Tak tahu. Abu Bakar tampil. Muhammadur Rasulullah qad khalat min qablihi rasul. Bila Sayyidina Abu Bakar baca ayat tu dan terang kepada sahabat-sahabat yang ada yang sedih kematian Rasulullah, kewafatan Rasulullah, Umar kata, wallahi aku seolah-olah rasa tidak terjumpa ayat tu. Jadi Abu Bakar lebih faham.
Abu Hurairah pencatat hadis, Abu Bakar pencatat hadis. Dia faham sungguh sebab dia lebih lama kawan. Tuan-tuan, kita ada kawan. Tuan-tuan kenal dia ketika dia belajar kat universiti. Yang seorang pula kedai dia ketika kerja di pejabat. Bila habis universiti kerja pejabat. Hei, saya kerja dengan dia 7-8 tahun. Kenal dia. Tapi tak sama dengan satu orang yang satu kampung main guli sekali. Mengaji sekolah menengah sekali, naik bas sekolah sekali, kayu gerik pergi sekolah, naik gerik sekali, berhenti kayu gerik balik tengah hari curi buah rambutan sekali. Sampai dah masuk universiti, sama-sama masuk universiti, cuma belajar saja. Kadang-kadang boleh jumpa apa, dia lebih memahami. Abu Bakar memahami Nabi lebih daripada sahabat yang lain. Inna min amrin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Suhbati dalam bersahabat Abu Bakar. Rasulullah declare Abu Bakar. Maka dia lebih faham kerana dia lebih bersama dengan Nabi SAW. Sebab tu Abu Bakar ada dia punya catatan hadis dia. Abu Bakar ada. Dia catik. Simpan. Sekali Aisyah kata, aku lihat satu malam ayah aku tidur terbolak-balik. Sekejap boleh ni. Tak boleh. Sekejap balik sini. Kalau beralik-beralik macam tu, saya pun tidur macam tu. Tapi hang beban hutang. Sebab Rasulullah kata orang yang hutang ni keluh kesah. Tebal muka di siang hari, malu nak jumpa orang. Bila nak jumpa, duduk minum roti banjir. Tengok satu kereta, alamak Cik Madin. Arifin, alah. Pergi, bawa roti cengai. RM3.50. Lari pasal hutang. 3 orang tu hutang tak bayar lagi. Coba. Bila lalu naik motor tengok kena. Orang kata saya tak boleh beli bawang. Dia dah dulu. Tak beli bawang pasal ada kawan hutang tak bayar depan. Malam kena kesal tidur tak boleh ada hutang banyak ni. Allah. Abu Bakar terbalak-balik kerana dia bangun ambil lembaran-lembaran hadis yang dia catat pada hal kaitan dengan Nabi tu, catat. Dia tak boleh tidur, takut nanti benda tu sampai pada orang lain dan aku tulis salah, orang tu ikut apa yang salah. Dia bakarkan benda tu. Abu Bakar lebih memahami dalam hal ni sebab Abu Bakar sebut. Sebab tu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, hai orang-orang yang mukmin, faham dan reti akan ayat sebanyak faham itu saja. Dia kata, jangan sekalian kamu faham dengan faham yang itu saja. Yakni faham apabila kamu berbuat taat seorang diri dan tidak peduli kepada orang lain, iaitu lepas daripada siksa Allah. Bahkan adalah jaga-jaga sekalian kamu daripada mas'ul atas batang lehermu. Jangan ingat hang tak dapat hidayah, boleh semayang, main surah semua, semayang pun Allah. Kita pun takut bunyi. Duduk sebelah dia. Selalu Allahu Akbar. Dia dah Allahu Akbar. Macam tu pun ada. Tuan-tuan, macam tu punya dua ada. Allahu Akbar. Kita kata-kata tak khusyuk saja. Balik lepas sembahyang sunat, kita tengok dia sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat. Kita duduk kat luar sana. Cerita pasal banjir. Dia duduk sembahyang sunat lagi. Habis sembahyang sunat, ambil tasbih. Kita kata power. Aku bila aku dapat hidayah, tak ada orang tak boleh apa aku, Allah pelihara aku. Abu Bakar kata jangan faham macam tu, kerana kita mas'ul, kita bertanggungjawab. Orang yang dipertanggungjawabkan atas batang leher kita. Bahasa Syekh dia guna batang leher ni. Power betul saya cakap jadi macam ni. Dia tak maaf lama saya tak main, saya kena cerita panjang sikit lah. Bukan kata tuan-tuan terkejut. Penonton di rumah pun terkejut tu. Satu nombor. Oh nampak kat luar. Okey baik. Satu nombor. Tapi nak buat macam mana? Allah punya takdir. So kita berhenti awal. Baik, kita berhenti di sini. Kita akan sambung. InsyaAllah.
Boleh tuan-tuan Kita sama tak boleh ni, satu rumbau tak boleh Rembau utama. Apa dia? 29. Okey. Tidak ada soalan insya-Allah. Saya cuba cari ruang. Saya takut dengan kekosongan saya tak ada, tapi saya cuba cari ruang sebab sayang tempat ni saya dah lama mengajar. Jadi saya memang resist tak pergi kat orang. Jadi nanti saya akan kontak dengan kita punya ni macam mana kuliah yang akan datang. Ni bukan time